Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita hari ini dalam tajuk mukjizat. Sebelum kita tajuk mula-mula dalam tajuk mukjizat ni, pengertian mukjizat dari segi bahasa maksud dia melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat tu sendiri maksud dia melemahkan ataupun mengalahkan. Dari segi istilah, apa maksud mukjizat ni? Istilah perkara luar biasa yang berlaku ke atas Rasul dan Nabi. Benda luar biasa yang berlaku ke atas Nabi dan Rasul. Tak kira lah. Benda tu luar biasa, hak berlaku ke atas Nabi dan Rasul, orang panggil mukjizat. Kalau benda tu berlaku ke atas manusia biasa, orang tak panggil mukjizat. Dia berlaku ke atas Nabi dan Rasul sahaja, barulah orang panggil mukjizat. Okey. Seterusnya kita pergi dalam tajuk tujuan mukjizat. Gapo tujuan Allah bagi mukjizat kepada nabi-nabi dan rasul-rasul ni? Yang pertama, untuk menyokong rasul dan bukti yang boleh mematikan hujah golongan kafir. Okey, dia menyokong rasul-rasul ni dengan bukti-bukti kebenaran yang boleh mematikan hujah orang kafir. Okey. Bila ada mukjizat, contoh Nabi diberi mukjizat belah bulan. Nabi buat belah bulan dengan izin Allah dan orang kafir tengok benda tu ajaib. Jadi hujah-hujah orang kafir boleh terus mati dan dia akan kalah. Itu yang pertama, sebab nak sokong Rasul dan Nabi. Yang kedua, tujuan dia membuktikan kebenaran yang dibawa oleh para Rasul. Dia nak tunjuk Nabi dan Rasul ni betul. Jadi dia nak tunjuk kebenaran dia tu melalui mukjizat. Contoh Nabi Musa AS, dia nak tunjuk dia tu seorang Rasul yang betul. Jadi dia ada tukar. Tukar dia tu dia lepas atas tanah dan menyebabkan bertukar menjadi ular. Dan dengan kuasa Allah lah, atas izin Allah, tukar dia tu tukar jadi ular. Okey. Seterusnya kita pergi dalam tajuk jenis mukjizat. Jenis mukjizat ada dua. Yang pertama orang panggil mukjizat maknawi. Okey, apa mukjizat maknawi? Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata tetapi difahami dengan akal. Mukjizat maknawi ni kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Tak kira lah zaman sahabat kau, zaman lain ni kau tak boleh nak tengok. Okey, tak boleh nak tengok dengan mata kasar. Okey. Contoh dia mukjizat maknawi Al-Quran. Al-Quran, contoh zaman dulu Allah cerita dalam Quran berkaitan dengan sains. Zaman dulu tak ada, tak tahu siapa dia boleh betul ataupun nak menafikan benda tu. Tapi zaman ni, zaman maju, semua boleh cek belaka. Dan semua sekali hak dalam Quran 100% betul belaka. Tak ada hak berlawak, betul belaka. Dan mukjizat maknawi selagi Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni peristiwa Nabi naik langit. Tak ada seorang sahabat hak nampak. Nabi je tahu. Orang lain, sahabat Nabi sendiri hak paling rapat dengan dia, Abu Bakar sendiri pun tak tengok Nabi pergi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tu orang panggil mukjizat maknawi. Seterusnya mukjizat kedua dia panggil mukjizat hissi. Mukjizat hissi ni apa? Mukjizat hissi ialah mukjizat yang boleh dilihat dengan mata. Sahabat-sahabat dulu masa dia hidup dengan Nabi Muhammad, dia boleh tengok dengan mata. Gapo dia mukjizat hak zaman Nabi mula. Contoh dia bulan terbelah dua. Contoh dia bulan terbelah dua. Okey. Tu peristiwa yang berlaku zaman Nabi. Nabi belah bulan dan menyebabkan bulan tersebut terbelah dua dan bercantum semula. Okey, dengan izin Allah lah. Satu lagi, contoh dia tongkat bertukar menjadi ular. Ni mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa AS.
Nabi Musa berhadapan dengan golongan ahli sihir. Ahli sihir tu lepas tukar ada hak jadi binatang gua ni semua sekali. Lah kali dengan izin Allah Nabi Musa lepas tukar dia dan menyebabkan tukar dia tu bertukar menjadi ular, dan ular dia tadi makan semua binatang-binatang hak ahli sihir waktu bit tadi, dan mengalahkan semua ahli sihir tadi. Tu kehebatan Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Nabi-Nabi Muhammad, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dikenali sebagai mukjizat. Okey. Seterusnya kita pergi dalam tajuk Al-Quran. Kita nak tahu apa dia maksud Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam selama 23 tahun secara berperingkat. Okey, Al-Quran ni kalam Allah. Kalam Allah ni kata-kata Allah. Dia turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terima Al-Quran ni melalui malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Dia tak turun sekaligus. Dia turun selama 23 tahun secara berperingkat. Dia turun sikit-sikit. Hari ni turun satu surah, esok turun 2 surah, lusa turun 1 ayat. Lepas pada tu turun 3 ayat, macam-macam. Ikut dia nak turun setara mana. Bergantung kepada keadaan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada mukjizat Al-Quran. Gapo dia mukjizat Al-Quran ni? Yang pertama, gaya bahasa dia indah. Gaya bahasa Al-Quran ni comel. Kalau belajar bahasa Al-Quran bahasa Arab. Bahasa dia tu, dia guna tu bahasa dia memang comel. Kalulah Nabi Muhammad baca Al-Quran di Mekah, orang Arab semua senyap. Sebab apa? Sebab bahasa dalam Al-Quran ni terlalu indah. Sehingga menyebabkan orang Arab senyap. Senyap 1000 bahasa. Okey, tu yang pertama, kelebihan dia. Yang kedua, mukjizat Al-Quran ni, dia penawar penyakit. Ada orang berubat dengan ayat Al-Quran. Okey. Macam-macam lah ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan nak jadi penawar ni. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran ni mengandungi perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib. Perkara ghaib ni benda hak kita tak boleh tengok dalam zaman lain. Contoh dia syurga, neraka, syaitan, iblis, malaikat. Semua tu ada dalam Al-Quran. Lah ni kita tak boleh tengok, tapi siapa masa insya-Allah kita akan tengok semua sekali. Tu benda-benda ghaib. Tak ada dalam kitab lain, ada dalam kitab Al-Quran saja. Okey. Seterusnya kita akan belajar peringkat penurunan Al-Quran. Al-Quran ni sendiri ada berapa peringkat dia turun? Dia 2 peringkat. Peringkat pertama diturunkan lagu mana? Diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey, Allah turun dia daripada Lauhul Mahfuz, satu tempat Allah sifat Quran. Allah turun mana? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni maksud dia langit dunia. Langit dunia ni ada 7 lapis. Ada 7. Langit pertama, langit kedua, sampai lah langit ke-7. Bila Allah turun? Pada malam Lailatul Qadar. Allah turun Quran tu daripada Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Tu peringkat pertama. Peringkat kedua, daripada Baitul Izzah, maksud dia langit dunia tadi, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun secara berperingkat. Okey. Peringkat pertama daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Peringkat kedua daripada Baitul Izzah tu turun pada Nabi Muhammad. Turun pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril selama 23 tahun secara berperingkat. Tak turun sekaligus, tak. Turun sikit-sikit. Baik. Tu peringkat penurunan Al-Quran. Seterusnya kita akan masuk salah satu mukjizat maknawi, mukjizat untuk Nabi Muhammad, iaitu Isra' dan Mi'raj. Kita nak tahu apa maksud Isra', apa maksud Mi'raj. Isra' ialah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra', maksud dia perjalanan malam Nabi jalan malam daripada Masjidil Haram, Mekah tu, Masjidil Haram
ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa lah ni di Palestin. Tu Nabi jalan daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Tu orang panggil Isra. Kalau Mi'raj pula, Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau tadi Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj ni pula daripada Masjidil Aqsa tadi pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu satu tempat Nabi akan terima perintah solat. Tu Sidratul Muntaha. Okey, bila berlaku Isra dan Mi'raj ni, tarikh dia 27 Rejab tahun 12 kenabian. Ni kena ingat. Banyak kali tubik dalam periksa. Tarikh dia 27 Rejab tahun 12 kenabian. Nabi pergi dengan siapa? Malaikat Jibril dan juga Malaikat Mikail. Okey, tu malaikat hok bawa dia. Dan sebelum Nabi pergi, dada Nabi dibelah dan hati Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam. Hati dia di Nabi tu kena basuh dulu, kena cuci dulu baru boleh pergi Isra Mi'raj ni. Dan satu lagi, Nabi naik satu kenderaan untuk pergi Isra dan Mi'raj ni. Nabi naik satu kenderaan. Kenderaan tu diberi nama Buraq. Kenderaan ni akan ada dalam syurga dan akan jadi kenderaan untuk ahli syurga. Baik. Peristiwa semasa Isra. Isra ni perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gapo dia hak Nabi tengok? Ada banyak, tapi ustaz tulis 3 ya. Yang pertama, golongan yang bercucuk tanam dan terus menuai hasil. Dia naneh, lepas tu dia boleh hasil lalu. Kalau kita naneh tunggu 2-3 tahun baru boleh hasil. Ada. Dia naneh terus boleh hasil. Siapa golongan ni? Golongan yang berjihad di jalan Allah. Tu yang pertama. Yang kedua, golongan yang bibirnya mirip bibir unta dan tangannya memasukkan potongan dari neraka ke dalam mulutnya dan terus keluar melalui dubur. Ni satu golongan, bibir dia serupa bibir mulut unta dan tangan dia sendiri ambil potongan daripada neraka masuk ke mulut dan potongan tadi menyebabkan potongan tadi keluar ke dubur. Nak ayat panas laju. Ni apa dia ni? Golongan siapa ni? Golongan yang makan harta anak yatim. Ni golongan orang yang makan harta anak yatim. Ni balasan dia saya. Golongan ketiga, golongan yang memecahkan kepala sendiri. Ada satu golongan Nabi tengok, dia pecah kepala dia sendiri dengan batu besar. Siapa dia ni? Golongan yang tidak solat. Okey. Ni 3 golongan hak ustaz masuk. Okey. Seterusnya tajuk terakhir dalam sesi ni, peristiwa semasa Mi'raj. Mi'raj ni daripada Masjid Al-Aqsa ke langit dunia ataupun ke Sidratul Muntaha. Seperti mana ustaz maklum tadi, langit ni ada 7 lapis. Ada 7 lapis dan setiap langit Nabi pergi, Nabi akan jumpa, Nabi masuk setiap langit Nabi masuk, Nabi akan jumpa seorang Nabi. Nabi akan jumpa Nabi lain. Okey, contoh langit pertama Nabi jumpa Nabi Adam AS. Langit kedua Nabi jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi jumpa Nabi Idris. Langit kelima Nabi jumpa Nabi Harun. Langit keenam Nabi jumpa Nabi Musa. Langit terakhir Nabi jumpa Nabi Ibrahim. Dan Nabi naik lagi, Nabi dipersaksikan dengan syurga dan neraka. Nabi tengok ahli syurga, Nabi tengok ahli neraka. Dan atas sekali, Nabi pergi ke satu tempat nama dia Sidratul Muntaha. Pergi dekat Sidratul Muntaha tu, Nabi terima perintah solat. Asalnya Nabi terima 50 kali sehari. Lepas tu Nabi minta kurang, last kali Allah bagi 5. Okey, sekadar tu saja untuk tajuk hari ni. Kalau ada gapa-gapa boleh tanya. Sekadar tu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.